Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Siti Wangsa yang telah tanyakan soalan. Saya pohon bagi Tan Sri untuk menjawab soalan ini bersekali dengan 4 pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan isu bekalan air di negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan Putrajaya daripada ahli-ahli yang berhormat Setia Wangsa, Sahabat Bernam, Bandar Tun Razak dan Shah Alam yang masing-masingnya pada 24 September, 25 September, 26 September dan 3 Oktober. Tan Sri Yang Di-Pertua, pada masa ini terdapat 34 buah loji rawatan air dengan kapasiti reka bentuk sebanyak 4,606 juta liter sehari yang membekalkan air terawat kepada pengguna di Selangor, di wilayah Persekutuan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sumber bekalan air itu datang daripada 3 lembangan, iaitu Sungai Selangor, Sungai Semenyih dan Sungai Langat. Dengan kapasiti maksimum yang boleh dikeluarkan oleh 34 buah loji rawatan air tersebut berbanding dengan permintaan margin simpanan, reserve margin, bekalan air terawat yang ada di negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya adalah lebih kurang 1%. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara menyarankan kepada setiap negeri perlu sekurang-kurangnya mempunyai margin 10% simpanan bagi memastikan bekalan air dalam keadaan selesa untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan satu pelan penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi masalah ketidakcukupan bekalan air di 3 negeri terbabit melalui pelaksanaan skim bekalan air dari Pahang ke Selangor. Namun komponennya, projek loji rawatan air Langat 2 dan sistem agihan tidak dapat disiapkan seperti mana yang dijadualkan kerana masih belum dapat mendapat kelulusan yang diperlukan, terutamanya kebenaran merancang dari pihak berkuasa tempatan. Bagi meredakan tekanan terhadap permintaan bekalan air yang semakin meningkat di Kuala Lumpur, di Selangor dan Putrajaya, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pelaksanaan projek-projek mitigasi yang dapat meningkatkan sedikit kapasiti bekalan air. Selain daripada itu, Kerajaan Persekutuan juga sedang berunding dengan Kerajaan Negeri Selangor bagi menyelesaikan isu ini serta isu penstrukturan semula dengan segera. Mutakhir ini, selepas beberapa pertemuan, saya dapat merasakan bahawa Kerajaan Negeri Selangor turut memberi respon yang positif terhadap kaedah penyelesaian dengan Kerajaan Persekutuan. Saya amat berharap bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor dapat mencapai satu kata sepakat bagi menyelesaikan isu bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dan seterusnya menjamin bekalan air yang mencukupi dan berterusan di ibu kota negara. Terima kasih. Iwan, sir. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kalau kita lihat kedudukan bekalan air terutamanya di wilayah dan Selangor, bekalan reserve margin kita cuma ada 1%. Sedangkan sarana yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara adalah 10%. Jadi sementara kita nak menunggu pembinaan loji rawatan air Langat 2 ini, saya percaya dalam masa 36 bulan akan datang kita akan berdepan dengan krisis air semula. Untuk pengetahuan yang berhormat Timbalan Menteri, pada tahun ini di kawasan saya sudah 4 kali gangguan air ini. Yang menyedihkan ialah apabila pihak Syahbaz
mereka apabila kita panggil beritahu sesuatu kawasan itu tidak ada air, kalau di kawasan kondominium mewah mereka hantar lori, kemudian mereka pumpkan air ini ke tangki kondominium tersebut. Tetapi dalam kawasan-kawasan perumahan awam dan juga PPR, mereka hantar lori air, pertama lewat, yang kedua apabila dihantar lori ini, mereka mengarahkan penduduk-penduduk dalam flat-flat ini turun sendiri, ambil air dan naik ke atas. Jadi saya nak minta bulan akan datang ini, kalau kita lihat margin 1% dan yang disarankan 10%, saya percaya bahawa masalah ini akan kita hadapi dalam masa 36 bulan. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan rakyat tidak terseksa akibat daripada kekurangan margin ini? Terima Mohd Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Titi Wangsa yang telah membangkitkan mengenai dengan bekalan air yang tidak cukup dan juga proses penghantaran bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu. Yang pertamanya saya ambil maklum mengenai dengan apa yang disebut oleh Mohd Titi Wangsa mengenai penghantaran bekalan air ke flat-flat yang telah disebut oleh Mohd Titi Wangsa. Bagi menjawab secara keseluruhannya, Mohd, yang pertamanya adalah kita perlukan projek Langat 2 disegerakan. Dan ini projek Langat 2 disegerakan. Saya telah membaca kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Menteri Besar Selangor dalam kira-kira 3 minggu yang lalu, menyatakan bahawa pada dasarnya Kerajaan Negeri Selangor juga bersetuju untuk meneruskan projek Langat 2 ini dalam masa yang terdekat ini dengan berunding dengan Kerajaan Persekutuan. Saya ingat yang mengenai Langat 2, biarlah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor terus berunding dan bermesyuarat di peringkat pegawai. Jadi kita tunggu keputusan muktamadnya nanti. Yang keduanya, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan daripada tahun 2010 sehinggalah sekarang ini sebanyak 987 juta bagi mengendalikan projek yang dikenali sebagai projek mitigasi dengan projek-projek untuk menambah bekalan air khususnya di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan projek-projek ini telah dikendalikan sebahagiannya oleh kontraktor dan sebahagian yang diurus melalui unit perancang ekonomi negeri Selangor. Dan sehingga sekarang kita ada mitigasi 1 sebanyak 275 juta. Kemudian kita ada mitigasi 2 dan mitigasi tambahan yang sedang berlangsung. Ini untuk menampung lebih kurang 250 juta liter sehari. Dan pada masa yang sama juga pihak kerajaan negeri telah membuat permohonan. Kerajaan Negeri Selangor memohon untuk request untuk dengan izin overloading 34 loji kapasiti yang saya sebut awal tadi, iaitu 4,606 juta liter sehari yang boleh dikeluarkan dari 34 loji rawatan. Sekarang state request for overloading dengan izin sebanyak tambahan untuk menjadi 4,686 juta liter. Dan kementerian sedang menunggu report daripada konsultan, dan sekiranya pihak konsultan membenarkan, kita akan membuat overloading terhadap loji-loji itu buat sementara saja bagi tambahan 250 juta liter sehari. Dan dengan itu, dengan 250 juta sehari dan tambahan mitigasi 250 juta sehari, kita berharap kita boleh bertahan sehingga lebih kurang pertengahan tahun 2017. Dan pada waktu ini, untuk pengetahuan Yang Berhormat Titi Wangsa,
sebanyak 748 projek tidak dapat diluluskan kerana pihak SPAN tidak berani meluluskan kerana takut tidak cukup bekalan air. Terima kasih. Merlo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya melihat krisis gangguan bekalan air yang tidak berjadual yang berlaku di sekitar Lembah Kelang ini. Bukan saja terhad kepada Lembah Kelang, tapi juga banyak negeri-negeri termasuk Pahang sendiri juga sedang mengalami krisis air yang begitu membimbangkan. Kemudian dianya bukan berkait soal kekurangan air semata-mata, tetapi apa yang jelas kita lihat banyak ianya disebabkan kegagalan fungsi dan kerosakan sistem ataupun kerosakan tertentu yang berlaku. Sebagai contoh, pada 12 September paip pecah di Pulau Ketang dan juga Sungai Lima yang melibatkan 1,184 akaun pengguna. 25 Ogos yang lalu, masalah sistem bekalan elektrik utama di rumah PAM di Wangsa Maju yang menjejaskan 91,963 akaun pengguna. Demikian juga 17 Jun yang lalu, paip pecah di Wangsa Malawati. Ini menunjukkan bahawa isunya ialah kerosakan dan juga kegagalan fungsi. Termasuk juga di negeri Pahang, khasnya di daerah ataupun di kawasan Temerloh, di Mentak Lancang dan juga Semantan. Saya melihat antaranya ialah kerana kerosakan sistem ini. Jadi daripada rekod ini, hampir setiap bulan daripada April sehinggalah kepada September 2013 yang lalu berlaku masalah kerosakan dan juga kegagalan sistem ini. Jadi adakah ini sebenarnya menunjukkan kelalaian dan juga kelemahan pengurusan teknikal ataupun aset pengurusan air yang digunakan mempunyai satu spesifikasi yang rendah, yang tidak berkualiti, sehingga ianya boleh mudah rosak dalam tempoh-tempoh yang sangat terhad. Terima kasih. Selamat Tuan Sri Speaker. Terima kasih daripada Temerloh bertanya soalan mengenai dengan negeri Pahang. Jadi sukacita saya maklumkan di sini, yang pertama sekali disebut mengenai dengan wilayah persekutuan. Kita sedar bahawa ada beberapa kejadian yang sebenarnya ada di antara yang tak dapat kita kawal kejadian kerana ada kes-kes yang berlaku itu seperti kerosakan bekalan elektrik. Begitu juga dengan setengah-setengah tempat yang paip pecah. Kita akui bahawa setengah-setengah tempat sememangnya yang berlaku ini adalah faktor umur paip. Umur paip. Ada yang sudah paip yang sudah berumur, yang memakan masa yang lama. Jadi bila dia dah berumur ni, dia dah tua. Bila dia dah tua ni, dia sakit. Macam pas lah juga. Itu Dr. Mak kata macam no. Macam PAS juga, sebab dulu PAS dapat banyak lah, ni PAS dapat sikit kesian. Jadi pokoknya sekarang ni, pokoknya adalah kita kena ganti. Tetapi kalau kita nak ganti keseluruhan paip, dia jumlahnya saya ingat memakan jumlah kos yang terlampau besar. Apa yang berlaku adalah dia buat stage 1, stage 2, stage 3. Masalah yang berlaku sekarang ni, kita tak dapat kadang-kadang sampai stage 4 dan akhirnya kawasan itu berlakulah saya ingat paip pecah dan sebagainya. Tapi saya ingat kalau Yang Amat Berhormat Bandar Tun Razak bersetuju dengan saya bahawa ini yang sedang dihadapi oleh mana-mana operator. Yang keduanya disebut mengenai dengan di negeri Pahang. Di negeri Pahang pada waktu ini adalah salah satu negeri yang belum lagi migrate ke dalam kemudahan di bawah diletakkan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. InsyaAllah dalam masa dekat Pahang juga akan migrate bersama-sama dengan negeri lain untuk dikelolakan dari segi peruntukan
dari segi kelulusan di peringkat pusat, tapi dari segi bekalan air mentah dan juga proses dia memproses air itu di bawah kerajaan negeri, dan kita boleh membantu dari semasa ke semasa apabila dia selesai membuat migrasi nanti. Terima kasih.